KPM. Ada hadiah ni. Siapa bagi? Dalam kotak ini terkandung hadiah paling istimewa. Siapalah bagi hadiah dekat Yuyu ni? Apa yang bersambung ni? Apakah ini ada lagi? Ada lagi. Kedaulatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda Abdul Aziz atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Yuyu. Hari ini mata pelajaran sejarah tingkatan 5 dengan topik Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Kita dah pun berkenalan sebentar tadi dengan guru-guru hebat hari ini. Yang pertama adalah Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah dari SMK Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Cikgu, lambai sikit cikgu. Itu dia Cikgu Hayati. Seterusnya kita ada jurubahasa isyarat Cikgu Nurul Adina Rashid dari SK Pendidikan Khas Remban Negeri Sembilan. Cikgu, lambai sikit cikgu. Itu dia Cikgu Nurul Adina. Jadi sebentar tadi apabila Kak Yuyu buka kotak hadiah tu, buka je keluar kedaulatan. Cikgu, apa kaitan gimiknya dengan pelajaran pada hari ini cikgu? Ya, kedaulatan ni besar. Besar maknanya kepada dan sangat kenalah dengan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada apa yang sebenarnya kaitan gimik tadi, perkataan kedaulatan dengan yang kita nak bincangkan itu tentang Raja Berperlembagaan Demokrasi Berparlimen. Okey, sebelum saya menerangkan tentang topik sebenarnya, saya suka nak tahu apa yang murid-murid kita tahu dengan perkataan kedaulatan. Jadi kita berkenalan dulu dengan murid-murid yang ada pada hari ini dan secara mungkin atas kita talian. akan lihat mereka. Okey, jadi di sini. Halo, apa khabar semua? Apa khabar semua? Baik, kenalkan nama masing-masing terlebih dahulu sebelum cikgu tanya soalan tentang kedaulatan ni. Silakan adik-adik. Yang pertama, Haris dulu. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Haris Haikal bin Haziz Zabuzar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, 25150 Kuantan, Pahang. Oh, itu dia. Postcode ke apa tu cikgu? Postcode. Mikrofon pun besar. Okey, Fahmi teruskan. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fahmi bin Mahdi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Sekolah yang sama anak-anak murid cikgu lah ni. Ya, anak-anak murid saya lah. Okey, seterusnya Rizky, senyum sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Daniel bin Rosli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau, Kuantan, Pahang. Dan yang terakhir, satu-satunya bunga. Ya, satu-satunya bunga. Adik Mia Insyirah, kenalkan diri. Silakan adik. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nyonya Mia Insyirah binti Muhammad Saharudin. Saya dari SMK Mat Kilau. Maka keempat-empatnya adalah anak murid kepada Cikgu Nur Hayati hari ini. Ya, saya. Betul. Baik, saya serahkan kelas pada hari ini kepada Cikgu Yati untuk menerangkan dengan lebih lanjut maksud kedaulatan. Jadi bila dah anak murid saya, selalunya kalau pertama saya masuk kelas, saya akan tanya perkataan-perkataan seperti ini. Ini merupakan konsep atau istilah yang kita perlu tahu dalam subjek sejarah, iaitu apakah maksud kedaulatan. Okey, tanpa membuang masa, kita nak tengok mana antara anak-anak murid dalam talian kita yang bersedia dengan maksud kedaulatan. Ada siapa yang nak bagi betul maksud? Jawapan dapat markah ya? Betul. Okey, Rizky, nampak gayanya Rizky ni yang merupakan ketua murid kita ya sebenarnya. Okey, Rizky ada senyum. Apakah maksud kedaulatan bagi Rizky? Pada pendapat saya, maksud kedaulatan ni ialah kuasa tertinggi atau pemerintahan. Kuasa tertinggi atau kemerdekaan. Dia berkaitan pemerintahan, cikgu. Pemerintahan, kuasa tertinggi pemerintah atau kerajaan. Ya. Atau kalau kita lebih lihat dengan tepat lagi, kedaulatan merupakan merujuk kepada kekuasaan kekuasaan tertinggi yang dimiliki
oleh kerajaan ataupun pemerintah. Jadi kena dengan topik kita. Kalau kita lihat juga pada paparan ini, kita yang ini semua orang dah terbiasa ni. Okey, kadang-kadang inilah benda yang orang kata hari-hari yang kita gunakan, kadang keluar 50, kadang keluar 10. Tapi kalau murid-murid dapat perasan, sebenarnya pada kita kata mata wang kita ini ada terpapar gambar. Gambar di sebelah kita ni, okey, selain daripada menyatakan berapakah jumlah ada gambar. Okey, jadi kemudian yang kedua ialah paparan gambar di kawasan yang ini kita rasa Istana mungkin Negara. Ya, Istana Negara. Jadi saya nak bagi pula, okey, kalau tadi Rizky dapat 3, dapat. kita bagilah 3 markah. Kemudian saya nak minta pandangan daripada seorang lagi daripada 2 paparan gambar ini, apa yang sebenarnya yang dapat mereka buat kesimpulan awal. Okey, murid yang lain, siapa nak mencuba? Ada siapa nak cuba? Tadi ada perkataan kedaulatan, kemudian kita ada gambar mata wang, yang ada gambar yang di Pertuan Agong tadi. Siapa nak cuba? Takkan Rizky lagi nak cuba? Mungkin Damia ke? Haris atau Fahmi? Ya, Damia, Haris atau Fahmi? Okey. Nak cikgu panggilkan nama? Cikgu panggillah Fahmi. Fahmi. Damia kata Alhamdulillah. Okey. Cepat Fahmi. Okey, apa dia Fahmi? Gambar tadi menunjukkan apa? Bila ada gambar Istana Negara, gambar pada mata wang itu ada gambar yang di Pertuan Agong tadi. Dia merujuk kepada institusi beraja. Ya, itu sebenarnya jawapannya sangat ringkas, iaitu institusi beraja yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi tepat pada itu kalau kita lihat dalam perbincangan kita melihat kepada topik Majlis Raja-Raja. Jadi persidangan Majlis Raja-Raja ini telah dijalankan pada yang pertama kalinya, atau kita panggil Durbar, di Kuala Kangsar. Jadi Durbar itu sebenarnya maksudnya ialah perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh Raja-Raja Melayu dengan Kerajaan British. Dan Durbar pertama tadi seperti mana yang saya cakap telah berlangsung di Kuala Kangsar, berlaku pada tahun 1897. Dan kalau kita kaitkan 1897 itu dikaitkan dengan waktu pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, melibatkan 4 buah Negeri Melayu Bersekutu. Okey, inilah kita lihat dari segi sejarahnya. Okey, yang ini sebenarnya murid-murid boleh lihat di dalam buku teks sejarah tingkatan 5. Okey, kita lihat ini adalah kita kata dokumen rasmilah apabila dirakamkan peristiwa ini, okey, yang berlaku peristiwa yang pertama. Kemudian dalam Majlis Raja-Raja ini berlaku perubahan. Okey, kalau kita kaitkan, sebelum ini kita belajar bila sebut pasal raja, zaman Kesultanan Melaka, raja ini berkuasa mutlak. Kemudian apabila datangnya British dan membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, yang mana Negeri Melayu Bersekutu dikaitkan dengan sistem residen. Jadi di sinilah kalau kita lihat berlaku perubahan pada kuasa raja, dan Majlis Raja-Raja yang ada pada ketika itu dia mempunyai kuasa yang terhad. Jadi apabila berlaku perubahan dalam pemerintahan ketika itu dengan penubuhan Malayan Union 1946 seperti dalam paparan, kita lihat juga bagaimana kedudukan Majlis Raja-Raja atau ketika itu dikenali sebagai Majlis Sultan-Sultan. Okey, yang mana dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Okey, ahli Majlis Sultan-Sultan ni. Okey, ini sangat penting. Jadi cikgu nak murid-murid memberikan perhatian dan yang mendalam tentang apa yang kita bincangkan. Okey, ahli Majlis Sultan-Sultan ini terdiri pada 9 orang raja-raja Melayu, yang mana 9 raja Melayu, 4-nya merupakan raja daripada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan 5 lagi daripada Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Dan 3 orang pegawai kanan British. Jadi pada ketika itu, fungsi Majlis Raja-Raja dalam Malayan Union adalah seperti berikut, iaitu membincangkan hal-hal berkaitan agama Islam dan adat istiadat. Jadi di sinilah yang kita lihat sebenarnya yang menjadikan pertikaian ataupun meningkatkan semangat perjuangan untuk menentang kepada pembentukan Melayu, membawa pula kepada pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948.
Yang mana topik-topik ini sebenarnya pernah dibincangkan di dalam sewaktu murid-murid berada di tingkatan 3 khususnya. Okey, kita pergi pula kepada pembentukan. Jadi berlaku perubahan kembali apabila pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi dalam kelas saya selalu menegaskan bahawa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu sebenarnya merupakan titik tolak kepada pemulihan kuasa Raja-Raja Melayu. Jadi kenapa berlaku begitu? Apa buktinya? Jadi kita lihat di sini. Okey, dalam Majlis Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja dilengkapi kuasa dan sekretariat. Kemudian diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Berbeza tadi dengan Malayan Union 1946 yang mana dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union dan perlu Raja-Raja perlu merujuk dan mendapat nasihat daripada Gubernur Malayan Union. Okey, jadi kemudian kalau kita lihat pengerusi mesyuarat. Di sini berbeza. Pengerusi tadi dalam Malayan Union dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union, tetapi Majlis Raja-Raja dalam Persatuan Tanah Melayu 1948 dipengerusikan oleh pengerusi yang ditentukan oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Inilah yang penting yang kita nampak dan adanya penyertaan oleh penyimpan moho besar Raja-Raja. Jadi kalau kita kata dalam kata yang ringkas, penyimpan moho besar Raja-Raja ini merupakan setiausaha Majlis Raja-Raja. Okey, diberikan hak. Okey, yang mana saya katakan tadi terlalu beberapa kali saya ulang bahawa pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan pemulihan ataupun mengembalikan kuasa raja, tetapi akan ada mengikut perlembagaan. Jadi kita lihat kuasa untuk apa? Mendapatkan penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British, terutama sekali dalam hal-hal melibatkan pengurusan pentadbiran maupun penggubalan undang-undang. Okey. Jadi di sinilah kalau kita lihat tadi, yang bila saya sebut pasal penyimpan moho besar Raja-Raja. Apa tu? Inilah moho. Jadi moho ini, moho besar Raja-Raja ni merupakan kira macam apabila dokumen itu yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja, dia perlu ada cap mohor ini. Kerana kalau tidak ada, maka dia bukan dokumen itu tidak rasmi. Jadi kalau kita lihat, dia merupakan lambang kedaulatan. Tadi sebut pasal perkataan kedaulatan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu, kemudian kita lihat disimpan oleh penyimpan moho besar Raja-Raja, iaitu setiausaha Majlis Raja-Raja. Jadi apabila dokumen itu diturunkan cap mohor ini, dia perlu diikuti. Okey, saya ulang sekali lagi, perlu diikuti oleh tanda tangan penyimpan moho besar Raja-Raja. Jadi maknanya dokumen itu tidak akan sah sekiranya tidak mengikut kedua-dua perkara ini. Pertama tadi ialah dengan adanya cap mohor, yang kedua ialah diikuti dengan tanda tangan penyimpan moho besar Raja-Raja. Okey, jadi kalau kita lihat tadi maknanya cap mohor ini masih digunakan, dan kalau kita lihat pada ciri-ciri cap mohor itu, yang mana cap mohor ini telah pun diputuskan digunakan pada 31 Ogos 1948, dipersetujui dari segi corak dia, yang mana menggunakan ukiran yang kita kata di dalam cap mohor itu menulis Majlis Raja-Raja Melayu menggunakan tulisan Jawi, dan yang penting sekali diguna pakai sehingga kini. Itu dia penjelasan berkenaan cap mohor diraja oleh Cikgu Hayati sebentar tadi. Kita juga dah belajar tentang Majlis Sultan-Sultan 1946 dan juga Majlis Raja-Raja 1948. Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM
Mata pelajaran sejarah tingkatan 5 Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan, Pahang, dan Cikgu Nur Hayati akan meneruskan pembelajaran hari ini dengan menerangkan lebih terperinci tentang Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Silakan Cikgu Hayati. Ya, terima kasih Yuyu. Dan kita berjumpa dalam perbincangan dengan murid-murid kita. Okey, di rumah maupun dalam talian. Okey, jadi kalau kita lihat dalam Raja Berperlembagaan ini, Raja Berperlembagaan, jadi perlu murid-murid ingat dan faham bahawa Raja Berperlembagaan itu menggambarkan bahawa kuasa raja merupakan kuasa yang mengikut peruntukan dalam perlembagaan, iaitu apa pula yang dimaksudkan dengan perlembagaan, iaitu undang-undang negara. Okey, secara ringkasnya kita kata kuasa raja mengikut perlembagaan negara. Dan negara kita apabila kita merdeka, jadi dalam segmen ini sebenarnya kita membincangkan tentang majlis raja-raja itu, peranan dan fungsi serta kuasa mereka dalam pemerintahan negara selepas merdeka. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan markah sebenarnya. Saya dah berhutang markah dengan Fahmi tadi. Kak Yuyu. Jadi kita berikan tadi markah kepada Fahmi, 3 markah kerana telah memberikan penerangan ataupun memberikan feedback atau jawapan bagi soalan yang telah dikemukakan. Okey, dalam kita lihat di sini ada 2 fasa dalam perubahan Majlis Raja-Raja, iaitu pertama kita lihat apabila kita merdeka. Okey, kita merdeka 1957 dan nama negara kita ketika itu ialah Persatuan Tanah Melayu 1957, dan kemudian barulah pembentukan Malaysia 1963. Yang Malaysia yang kita guna pakai nama itu sehingga hari ini. Okey, jadi kita lihat bagaimanakah Majlis Raja-Raja sewaktu Persatuan Tanah Melayu 1957. Jadi peranan raja itu dikekalkan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam 1948, jadi untuk 1957 ni cikgu minta murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam talian, okey, untuk sentiasa memahami dan mengingati apakah peranan raja dalam Persatuan Tanah Melayu 1948, kerana kita lihat peranannya dikekalkan. Okey, kemudian perbezaannya ialah dari segi keanggotaan. Di sini keanggotaan Majlis Raja-Raja itu mengalami perubahan. Kenapa berlaku perubahan? Kerana dengan merdekanya negara, penyertaan oleh negeri-negeri selat. Okey, sebab kita tahu dalam sebenarnya Malaysia sebenarnya dah pun disertai oleh 2 negeri selat, iaitu kita kata Pulau Pinang, Melaka dan Singapura itu terasing. Okey, jadi kemasukan Pulau Pinang dan Melaka merupakan satu perubahan kerana di sini kita lihat dimasukkan yang di-Pertua Negeri. Okey, yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu. Kerana negeri ini tak bersultan ya cikgu? Ya, kerana negeri ini tidak bersultan. Jadi murid-murid kena ingat ini kerana akan ada perbincangan baru kita akan faham bahawa bila negeri yang tidak bersultan, maka mereka ini tidaklah dalam kalangan 9 Raja-Raja Melayu yang akan dipilih untuk dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong. Okey, kemudian kita lihat minta maaf, apabila negara kita kemudiannya telah pun merdeka, seterusnya dengan perubahan yang berlaku, iaitu dengan pembentukan Malaysia, anggota kita juga semakin bertambah dengan penyertaan Sarawak, Sabah. Tahun 1963 itu penyertaan Sarawak dan Sabah itu memerlukan pindaan dalam perlembagaan bagi memastikan hak kedua-dua negeri ini juga diperakui dalam perlembagaan. Oleh itu, dalam Majlis Raja-Raja juga, maka keanggotaan kedua-dua negeri ini di dalam Majlis Raja-Raja juga dimasukkan kerana bagi tujuan untuk memudahkan pentadbiran. Okey, jadi kalau kita lihat di sini yang di-Pertuan Negeri menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Okey, kemudian yang di-Pertuan Negeri Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah, okey, tidak turut serta dalam mesyuarat khas. Sebab mesyuarat khas Majlis Raja-Raja hanya melibatkan 9 orang raja-raja Melayu. Okey, itu yang kita dapat. Ini adalah menarik tahu fakta-fakta ni sempena bulan kebangsaan. Ya, sempena bulan kebangsaan, dan sebenarnya sebagai rakyat Malaysia kita kena fahamlah apabila kita bincangkan tentang institusi beraja, jadi kita tidak lagi sebenarnya perlu mengingatkan bahawa institusi beraja ni dia relevan kerana institusi beraja ni merupakan lambang kepada
perpaduan dan kedaulatan negara. Kerana fungsi raja-raja itu juga melindungi kepentingan orang Melayu, Bumiputera serta kepentingan sah kaum lain mengikut perlembagaan. Jadi di sini kita paparkan merupakan adalah gambar menunjukkan dalam persidangan sempena istiadat kita kata melafaz sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di Pertuan Agong. Ini maksudnya Agong kita yang ke-16 Sekarang kita dah yang ke-16 lah yang di Pertuan Agong kita sekarang ini adalah yang di Pertuan Agong yang ke-16. Jadi peristiwa ini berlaku pada 2019. Okey, Majlis Raja-Raja pada ketika ini kita lihat fungsinya ialah mempunyai kuasa dan fungsi bertindak mengikut budi bicara bagi melaksanakan fungsi Majlis Raja-Raja. Okey, jadi di sinilah kalau kita akan bincangkan apakah fungsi tersebut. Ada 7 fungsi Majlis Raja-Raja. Seperti dalam paparan, yang pertama tadi ialah berkaitan dengan pemilihan yang di Pertuan Agong dan timbalan yang di Pertuan Agong, maka Majlis Raja-Raja inilah fungsi yang pertama. Kemudian kita ikuti dengan yang kedua yang menunjukkan bahawa raja-raja mempunyai kuasa dalam perlembagaan itu bersetuju atau tidak bersetuju dengan perkara berkaitan dengan undang-undang yang memerlukan persetujuan raja-raja. Okey, memberi nasihat berkaitan pelantikan jawatan-jawatan tertentu. Jadi kita akan tahu apa jawatan tertentu, antaranya ialah ketua audit negara, ketua hakim negara. Okey, menjadi rujukan dalam perubahan dasar perhubungan. Itu melibatkan kepentingan orang Melayu, Bumiputera, Sarawak, Sabah dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Ini ialah kuasa kehakiman. Kalau kita lihat, memperkenan perubahan persempadanan. Okey, di sini saya memberikan penegasan memperkenan perubahan persempadanan negeri, okey, tetapi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja ataupun Raja-Raja negeri yang berkaitan. Dan satu lagi ialah memperkenan pindaan perlembagaan. Jadi kita terus pergi kepada soalan betul salah. Okey, kita panggil seorang murid. Okey, kemudian saya rasa terus panggil pada Fahmi dululah. Fahmi, Damia. Sebab kita tak dengar lagi suara puteri kita. Damia. Okey, Damia. Damia. Jadi Kak Yuyu terus grab satu soalan untuk ditanyakan kepada Damia. Apakah soalan dia? Kak Yuyu guna ni lah. Okey. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, jadi betul Kak Yuyu ambil yang ini. Soalannya adalah, selepas Persekutuan Malaysia dibentuk, yang di Pertuan Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Betul? Betul ke tidak? Salah. Betul atau salah? Oh, terus je. Oh. Okey, sebab dia dah dengar tadi. Okey, jadi jawapannya betul sekali. Jadi bila betul, saya tak memberikan itulah. Kita berikan terus 3 markah. Okey, kita pergi pula pada soalan kedua. Kita tujukan kepada kita tu Haris. Haris dah angkat tangan kat situ. Baik. Okey, Kak Yuyu, soalan mana yang diberikan kepada Haris? Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okey, Haris bersedia, Haris? Kak Yuyu harap tak koyak lah bila cabut ni. Baik. Dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja hanya perlu diturunkan dengan cap mohor besar Raja-Raja sahaja. Betul atau salah? Salah. Ya, betul. Jadi jawapan bukan betul pada itu ya, tapi maksudnya jawapannya betul. Oleh Haris itu betul. Kita boleh bagi Haris. Cap mohor itu, dokumen rasmi itu tadi saya dah beritahu perlu ada cap mohor dan diikuti tanda tangan penyimpan mohor besar Raja-Raja. Okey, mungkin kita ambil satu lagi soalan Kak Yuyu. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 1. Okey, siapa? Haris ataupun mungkin Haris pula dah. Bukan Haris. Rizky belum. Rizky. Okey, Rizky. Baik. Rizky, bersedia? Dalam Persekutuan Tanah Melayu 1957, keanggotaan Majlis Raja-Raja kekal seperti sebelum merdeka, iaitu Majlis Raja-Raja dianggotai 9 orang Raja Melayu. Betul atau salah, Rizky? Mana tu? Dia pula main-main ke kita ya. Okey, jawapan dia salah. Okey, nombor berapa tadi soalannya? Boleh Kak Yuyu bagikan jawapan betul atau salah tadi? Soalan 1 tadi.
Soalan 1 jawapan dia salah. Betul lah tu. Betul lah jawapannya. Kita Jadi bagi 3 markah. 3 markah. Okey, Okey. boleh tak kita ambil satu lagi soalan? Satu lagi murid. Rizky. Jadi Kak Yuyu tambah je lah kat sini ya. Ya, Kak Yuyu tambah markah kepada Rizky. Okey. Satu lagi. Satu lagi lah. Warna purple. Okey. Soalan nombor 6. Kita bagi pada Fahmi lah. Tadi dia dah angkat tangan juga. Takut dia Dah bersemangat kecewa, dah. kan? Okey. Majlis Raja-Raja Melayu berkuasa memperkenankan perubahan persempadanan negeri. Betul atau salah? Ya, Salah. Jadi, betul lah jawapannya. Jawapannya kita bagi 3 markah kerana ingat dia, Majlis Raja-Raja boleh memperkenan tetapi mesti mendapat persetujuan daripada raja negeri yang Siapa yang jawab tu, cikgu? berkenaan. Itu Fahmi. Jadi Okey, 6 kita juga tambah. macam Rizky. Seronok dah kita jawab-menjawab ni. Ya. Kita berhenti berehat Berhenti seketika, rehatlah bernafas dulu. dulu. Kembali lagi selepas ini di TV KPM. Didik TV KPM. Dinamik mata pelajaran sejarah tingkatan 5 hari ini cukup baik kalau kita tengok markah yang telah diperolehi oleh murid-murid. Haris 3 markah, Rizky 6 markah, Fahmi 6 markah dan Damia 3 markah. Maksudnya cikgu, Haris dengan Damia kena pecut sikit lah. Kita nak berlawan dengan kawan-kawan yang lain ya. Okey, tak apa, nanti berlawan, kita bagi peluang. bersaing secara sihat. Okey, silakan Cikgu Yati. Okey, jadi kita teruskan. Dalam segmen ini kita akan bincangkan pula, okey, apabila Majlis Raja-Raja dia dalam fungsi yang pertama daripada 7 fungsi ialah melantik Yang di-Pertuan Agong, tentulah persoalannya apa pula peranan Yang di-Pertuan Agong dalam negara kita. Jadi di sini kita lihat Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dalam perlembagaan persekutuan yang telah merupakan dokumen rasmi. Jadi termaktub di dalam tu. Jadi di sini saya memberikan paparan ialah apa yang terkandung dalam buku teks. Mungkin murid-murid dapat yang di rumah terutama sekali ataupun yang sedang menonton bersama-sama dan ada buku teks, sila buka pada buku teks halaman 46 dan ada QR code sebenarnya dibekalkan dalam buku teks sejarah kita sekarang ini ya. Kalau kita lihat, jadi sangat berbeza daripada zaman dahulu. Betul, interaktif ya. Jadi ini interaktif. Jadi murid apabila kita kata imbas QR code ini, kita dapat lihat ya, ini merupakan inilah yang akan keluar, iaitu paparan 16 orang dari Yang di-Pertuan Agong, daripada Yang di-Pertuan Agong yang pertama hinggalah Yang di-Pertuan Agong yang terkini, iaitu yang ke-16. Daripada negeri mana tu yang ke-16 ni? Sultan Pahang. Ya, dari kami lah kan. Kami dari Mat Kilau, Kuantan Pahang. Jadi ini sultan kami kali ini merupakan sultan yang dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong mengikut penggiliran sebenarnya. Okey, jadi kita lihat di sinilah soalan dia. Bagaimana Yang di-Pertuan Agong ini dipilih? Okey, jadi soalan dia bagaimana? Jadi di sini ya, cikgu nak murid-murid juga fokus. Nak lihat bagaimana. Bila sebut bagaimana, maka kita lihat kepada cara atau kaedah. Ada 2 kaedah yang digunakan untuk pemilihan Yang di-Pertuan Agong, iaitu pertama mengikut kaedah yang ditetapkan dalam perlembagaan persekutuan dan yang kedua ialah mengikut peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Okey, jadi kalau kita lihat Raja-Raja Melayu yang terdiri pada 9 orang Raja-Raja, jadi untuk kita imbas balik 9 orang raja-raja itu merupakan raja daripada negeri awal. Dulu kita bincangkan tentang negeri Melayu Bersekutu itu ialah negeri Perak. Jadi bila saya sebut negeri Melayu Bersekutu, sebenarnya saya nak tahu murid kita ni tahu tak apa negeri Melayu Bersekutu, apakah negeri-negeri sebut, 4 negeri itu. So ini saya bagi soalan cepu mas kepada murid-murid dalam talian lah. Jangan sampai Kak Yuyu jawab. Jangan sampai Kak Yuyu jawab. Okey. Siapa nak mencuba? Perak saya dah sebut, jadi sebut 3 lagi tu. Okey, antara Haris dan Damia, kita bagi Haris peluang. dan Damia. Siapa nak cuba? 2P9S. Budak-budak ni apa ya Siapa nak cuba? 2P9S? Sebenarnya diorang ni ada juga penanya. Saya selalu 2P tu. 2P. Ya, Haris. Pulau Pinang.
Cuba tak apa, jawab je. 2P apa tadi? 2P 9S. 2P. Alamak. Okey. Saya dah cuba, saya dah Okey, cuba. Damia silakan. Okey, Damia. Perak, Pahang. Tak apa, kita bagi markah dulu 2P tu. Okey. Tadi sebenarnya tadi Haris tak dapat lah. Mana ada Pulau Pinang. Kita bagi Damia 3 markah. Tak apa. Saya terus sambung apa tu 2P 9S. Haris kena tutup mikrofon lah. Berulang suara cikgu dengan Kak Yuyu. Okey. Jadi Damia dapat 3 markah. Haris tadi tak dapat markah kerana Pulau Pinang bukan daripada Negeri Melayu Bersekutu. Jadi Negeri Melayu Bersekutu ni ialah Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. Jadi 5 negeri lagi merupakan negeri Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Inilah negeri-negeri yang mempunyai raja dan dalam kalangan negeri-negeri inilah yang akan dipilih dalam mengikut 2 kaedah tadi akan dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong dan seterusnya akan ada lantikan timbalan yang di-Pertuan Agong. Okey, jadi apa bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Jadi kita bincangkan ada 3 aspek sebenarnya bidang kuasa, iaitu pertama dalam kuasa eksekutif, yang kedua ialah kuasa perundangan dan yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Jadi kita lihat yang pertama, apakah bidang kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong? Di sini kita lihat ada 4. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong ini merupakan berkuasa untuk melantik menteri, Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dengan lantikan jawatan-jawatan penting yang lain juga. Jadi di sini kalau kita lihat, inilah senarai jawatan-jawatan penting yang perlu mendapat perkenan daripada yang di-Pertuan Agong. Kemudian kita lihat yang di-Pertuan Agong dalam kuasa eksekutifnya merupakan pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Dan seterusnya, yang di-Pertuan Agong melantik diplomatik, iaitu melantik diplomat Malaysia yang akan dihantar bertugas ke luar negara. Dalam kita lihat bidang kuasa yang kedua pula, iaitu kuasa perundangan. Jadi apakah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong dalam bidang perundangan? Seperti dalam paparan. Jadi kalau murid-murid dapat lihat, kuasa mengesahkan sesuatu rang undang-undang. Jadi di sinilah kita lihat kuasa raja dalam pemerintahan dan yang di-Pertuan Agong inilah kuasanya, dan kemudian dari segi kuasa untuk memanggil berkaitan dengan parlimen ini, memanggil untuk persidangan parlimen ataupun menghentikan atau membubarkan parlimen dalam mengikut situasi yang dirasakan atas budi bicara yang di-Pertuan Agong perlu berlaku peristiwa ataupun situasi-situasi ini. Kemudian kita lihat yang di-Pertuan Agong dari segi perundangan merupakan ketua agama Islam. Jadi sama sekali ketua bagi agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja-raja Melayu. Jadi kita tahulah negeri Sarawak sebab ada yang di-Pertua wilayah persekutuan. Jadi ini kita lihat. Yang penting sekali salah satu lagi ialah tentang pengisytiharan darurat. Jadi pengisytiharan darurat ini sekiranya berlaku darurat dan atas nasihat dan juga maksudnya bukan atas kita kata sewenang-wenangnya darurat ini diisytiharkan, tetapi dengan menimbang perkara-perkara yang mungkin boleh membawa kepada isu keselamatan, maka yang di-Pertuan Agong boleh mengisytiharkan darurat. Jadi kita tidak boleh mempertikaikan apa yang ada dalam perlembagaan. Kemudian kuasa yang ketiga ialah kuasa kehakiman. Jadi kuasa kehakiman di sini merujuk kepada kuasa yang di-Pertuan Agong untuk melantik hakim mahkamah atasan. Jadi mahkamah atasan ini hakimnya dilantik atas nasihat Perdana Menteri setelah jadi dia kena ada syarat setelah dipertimbang oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Kalau tadi dalam kuasa eksekutif, lantikan jawatan-jawatan seperti ketua audit negara itu perlu mendapat atas nasihat Jemaah Menteri. Tapi di sini atas nasihat Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, dan mesti juga berunding dengan Majlis Raja-Raja. Dalam kuasa pengampunan, jadi inilah kalau kita lihat terutama sekali apabila sambutan hari kelahiran kan. Jadi
kuasa pada ketika inilah juga yang di-Pertuan Agong mempunyai keistimewaan untuk memberikan pengampunan bagi kes-kes yang berkaitan dengan hal-hal jenayah di wilayah persekutuan. Tetapi yang mana kita lihat yang di-Pertuan Agong ini bertindak dengan kuasa pengampunan ini adalah mengikut nasihat lembaga pengampunan. Okey, kuasa mengampun menangguh, meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Jadi inilah merupakan perkara-perkara yang memang menjadi bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, okey, kita lihatlah, masuk murid-murid boleh lihat juga sebenarnya dalam perlembagaan ini juga kita boleh tahu di manakah kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, keutamaan raja dan di-Pertuan Negeri di sini rujuk pada buku teks muka surat 48. Ambil telefon, sila imbas. Imbas pada QR, kod QR yang ada pada halaman ini. Okey, jadi kata kita dah panjang berjela terangkan, mestilah kita uji. Dekat cikgu dah ni sebenarnya. Jadi cikgu nak ujilah pula. Kita uji dengan soalan berbentuk pilih jawapan yang tepat. Okey, jadi di sini saya bekalkan murid-murid dengan papan putih. Dah bersedia murid-murid dengan papan putih? Okey, semua dah bersedia. Okey, dah sedia. Okey, kita terus pada jawapan. Jadi di sini saya paparkan soalan, murid-murid terus tuliskan jawapan. Okey, Kak Yuyu dah bersedia dah ni. Jadi soalan yang pertama, apakah peruntukan yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan bahagian ke berapa kita panggil? Bahagian keempat, bab 1, perkara 32. Perkara 32. Okey. A. Tanggungjawab Majlis Raja-Raja. B. Syarat pelantikan yang di-Pertuan Agong. C. Kuasa mutlak raja dalam pemerintahan. Atau D. Kedudukan yang di-Pertuan Agong. Okey, jawab dan boleh angkat papan putih masing-masing. Tada! Tada! Okey, di Fahmi, cepat Fahmi. Okey, cepat Fahmi. Apa jawapan dia Fahmi? Angkat Fahmi. Angkat sikit. Oh, semua pilih jawapan D. Betul tu. Betul cikgu. Atau salah ni? Okey, jadi kita tengok sisih jawapan yang tak ada kaitan. Tapi betul jawapan dia. So, semua orang akan dapat 3 markah. Okey, 3 markah. Kemudian, soalan yang kedua, sambil Kak Yuyu meletakkan markah untuk keempat-empat murid kita, cikgu bacakan soalan, mengapakah, yang ni cikgu tak sebut, tapi mengapakah tertera perkataan urusan Seri Paduka Baginda pada surat urusan rasmi kerajaan? Okey, pertama, A ialah mengandungi maklumat sulit, B ialah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, C memerlukan tindakan segera pihak kerajaan, dan D membuktikan yang di-Pertuan Agong punca kuasa pemerintahan. Okey, apakah jawapannya? 3, 2, 1. Boleh angkat papan boleh putih angkat masing-masing. D. Betul you rasa? Betul kot. Okey, jom kita tengok betul atau salah. Betul. Ya, betul juga. Okey, jadi kat situ kita bincangkan bukti punca kuasa pemerintahan dia. Jadi Kak Yuyu dah letak pun markah adik-adik yang telah dicampur daripada segmen pertama lagi. Kalau kita tengok di sini, Haris dapat 12 markah, Rizky 15, Fahmi 15, Damia 15. Jadi maksudnya cikgu, Haris perlu diberi peluang untuk segmen berikutnya. Kita berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, jadi sempena Bulan Kebangsaan ini adalah penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui prinsip ataupun rukun negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Jadi saya tengoklah cikgu, ada di kalangan murid yang tercicir sedikit markahnya. Mungkin kita perlu bagi peluang kepada dia kalau dia nak mencuba untuk membacakan rukun negara. Ya. Haris. Ya, Haris yang tu. Betul Haris? Haris nak... Yes saya. Ya.
Haris nak cuba nak kejar markah ni? Haris nak cuba ke? Nak. Ya, dia pun semangat. Bersemangat dah tu. Okey, silakan. Wah, berkobar-kobar. Selut lah macam ni. Tak apa, boleh. Okey, boleh. Teruskan, Haris. Teruskan, Haris. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepadan dan kesusilaan. Okey. Itu je. Itu memang 5, semua orang kena tahu. Kita terus bagi 3 markah lah. Kesian. Okay, jadi dia bolehlah bersaing dengan rakan-rakan yang lain. Itu jadi dia. Sebenarnya kenapa kita paparkan rukun negara ini, apa kaitannya dengan topik berkaitan raja berperlembagaan demokrasi berparlimen? Tentulah dengan ideologi rukun negara ini sebenarnya nak menanam semangat taat setia masyarakat kepada negara. Jadi bila sebut taat setia, jadi kita lihat dalam perkara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan tuntutan yang perlu kita laksanakan sebagai warga negara. Untuk menunjukkan kesetiaan, maka kita pergi kepada soalan yang ini, kita pergi pada soalan-soalan yang kita kata terbuka. Bagaimana kita nak menzahirkan taat setia kita kepada Yang di-Pertuan Agong, ataupun secara umumnya ialah raja-raja tadi, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana cara kita nak menzahirkan? Okey, di sini mungkin kita buka kepada mana-mana murid kita yang nak bersaing untuk mendapatkan markah yang tertinggi dalam segmen yang terakhir ini. Siapa nak cuba dahulu? Bagaimana nak zahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong ini? Okey, siapa nak cuba angkat tangan dan tekan butang mikrofon. Silakan. Okey, Rizky, silakan ketua murid. Macam mana nak zahirkan? Okey. Pada pendapat saya, cara generasi muda masa kini boleh menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong dengan menghayati prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Ya, tapi macam mana nak zahirkan tu perbuatan itu? Tapi betul ya, kita maknanya setiap warga negara perlu maksudnya menghayati dan mengamalkan rukun negara itu. Bukan prinsip yang kedua sahaja, tetapi ke-5 prinsip sebenarnya. Jadi kita berikan, sebab ini adalah soalan yang memerlukan mereka memberikan jawapan, yang itu kita berikan 4 markah kepada Rizky. Dan kita lihat juga kepada soalan yang kedua sebelum kita akan kaitkan antara kedua-dua soalan kepada topik kita. Soalan yang kedua ialah, bagaimana jika generasi muda masa kini tidak memiliki semangat patriotisme? Kalau kita tak ada semangat patriotisme, apa yang akan jadi? Akan berlaku. Ya. Kak Yuyu. Damia. Damia dengan Fahmi sama-sama. Okey, silakan Damia dulu. Okey, Damia. Generasi muda jika tiada sifat semangat patriotisme dalam diri, negara huru-hara dan tidak stabil. Ya, negara tidak stabil tu dari aspek apa tu? Tapi huru-hara tu yang pastilah, kerana apabila kita sebenarnya bukan generasi muda sahaja Kak Yuyu, tetapi semua warga negara ini, kalau kita tak ada patriotisme tu apa? Semangat cinta akan negara yang membawa pada tindakan sanggup mempertahankannya. Jadi bila relate dengan tajuk kita pada hari ini, maksudnya jika ada sebarang pihak yang cuba untuk menghina institusi beraja, kita tampil ke hadapan untuk mempertahankan orang kata kemurnian institusi beraja itu dan fungsi institusi beraja dalam negara kita. Jadi boleh bagi markah ke? Ya, kita tentu bagi markah 4 markah. Jadi mungkin tambah 3 campur 3 saya jadi rasa 6. Kalau kita lihat daripada 2 soalan, cara kita menzahirkan ialah dengan taat setia dengan rukun negara. Sebenarnya banyak lagi cara yang kita boleh lakukan. Hormat kepada pemerintah ataupun mengikuti pemerintah dalam kata selagi mengikut perlembagaan. Okey, kemudian patuh undang-undang, jadi warga negara berdisiplin. Semua itu merupakan cara kita menzahirkan bukan sahaja kita kata kepada institusi beraja, tetapi kepada negara kita. Tapi kalau kita lihat dengan jawapan yang murid kita bagi, kita mungkin boleh buat rumusan. Jadi sebelum saya yang rumus, saya rasa mungkin kita beri peluang kepada sama ada Haris ataupun Fahmi untuk membuat rumusan apa yang mereka dapat belajar pada hari ini. Okey, ringkas daripada Haris dan Fahmi. Haris, mulakan.
Okey. Haris ataupun Fahmi lah. Yang saya dapat rumuskan kat sini, kita punya sistem perlembagaan kita tersusun rapi. Itu je lah. Okey, terima kasih. So kita ambil satu lagi jawapan daripada Fahmi. Okey, terima kasih Haris. Fahmi pula, Fahmi. Rumusan yang saya dapat pada hari ini, saya dapat memahami sistem perlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, pada masa raja kini. berperlembagaan, sistem raja berperlembagaan. Sebab sebenarnya generasi muda ramai yang tak tahu pasal sebenarnya apa fungsi raja. Ramai mempertikaikan kenapa raja perlu ada pada masa kini, zaman moden perlu ada. Tetapi itulah yang sebabnya dalam pembelajaran hari ini saya harap murid-murid dapat faham bahawa raja yang ada pada hari ini, kuasa dia sebenarnya adalah kuasa yang tidak lagi kata mutlak tetapi mengikut perlembagaan. Dan dalam perlembagaan tu jelas perkara-perkara yang mana dia tidak perlu dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Jadi sebenarnya institusi beraja itu merupakan lambang kepada negara, identiti yang perlu kita pertahankan kerana tidak semua negara di dunia ini yang memiliki institusi beraja. Dan kita perlu juga rasa bangga kerana institusi beraja kita merupakan institusi beraja yang berteras kepada perlembagaan negara. Jadi di sini hak rakyat juga sebenarnya dipertahan atau dipelihara oleh institusi beraja, bukan kata warga negara atau bumi putera, tetapi kaum-kaum lain mendapat keistimewaan dan terpelihara hak mereka selain daripada kita kata yang lain-lain jugalah kan. Okey, so sebelum kita membuat rumusan ataupun kita berhenti, okey, jadi cikgu tinggalkan murid-murid dengan satu soalan sebagai kerja di rumah. Murid-murid boleh buka pada halaman 59 buku teks sejarah tingkatan 5. Mengapa larangan 3.1/4 dikuatkuasakan? Jadi larangan apa? Larangan menggunakan lambang, nama dan rupaan gambar pada rajah yang mana kalau kita lihat yang berkaitan dengan institusi beraja ni tak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Soalannya, mengapa? Jadi untuk menjawab soalan ini, murid-murid sila berujuk kepada guru mata pelajaran di sekolah masing-masing. Dan Kak Yuyu, sebenarnya kan murid-murid kita dia dapat juga belajar dalam pada portal Delima. Ya, portal Delima. Jangan lupa tu sebenarnya banyak sumber pembelajaran daripada pelbagai mata pelajaran dapat diperoleh melalui portal Delima. Cikgu jangan lupa pentaksiran untuk murid pada hari ini. Kita tengok sini 18, 18, 18, 18. Alamak. Bagaimana pentaksiran cikgu sendiri sebagai guru yang mengajar pada hari ini? Tadi kita nampak ada yang naik turun, ada yang ketinggalan, tetapi sekarang kita lihat rumusannya semuanya sama. Sama saja. Jadi saya rasa murid-murid kita sebenarnya semuanya hebat, ya. Semuanya hebat, semuanya mempunyai kata fokus dalam pelajaran. Jadi tidak ada juara, sebenarnya juara mereka adalah juara sebenarnya. Jadi semua adalah juara, kan? Itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Nur Hayati daripada SMK Mat Kilau Kuantan Pahang yang telah memberi segala ilmu, mencurahkan segala ilmu untuk mata pelajaran pada hari ini. Ingat sempena Bulan Kebangsaan, semangatkan semangat patriotik, cintakan negara. Kita harus mendukung institusi raja berperlembagaan dan juga ingat bahawa kita Malaysia sebuah negara berdemokrasi. Sekian saja Didik TV KPM, jumpa lagi di masa hadapan. Bye-bye.